Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini masih lagi membincangkan untuk subtopik kawalan kuanti, ya, yang mana kita akan memfokuskan kepada alat-alat kawalan kuanti. Jadi, untuk mengetahui apakah alat-alat yang akan cikgu kongsikan hari ini, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar. Untuk kali ini, ya, alat yang akan cikgu kongsikan adalah berkaitan dengan alat yang kedua, analisis nilai tambah. Okey, alat yang ketiga, carta kawalan. Yang keempat, pasukan penambahbaikan. Dan yang kelima, penanda aras. Okey, maknanya ada 4 alat untuk kawalan kualiti yang akan cikgu kongsikan pada kali ini. Okey. Objektif pembelajaran kita, ya, adalah seperti biasa untuk alat kawalan kualiti diharapkan di akhir sesi video ini para pelajar dapat menghuraikan, ya, berkaitan dengan alat-alat kawalan kualiti. Okey, yang mana terdapat beberapa alat. Kalau anak-anak pelajar masih ingatlah, ya, satu kita ada yang dinamakan sebagai kawalan proses secara statistik (SPC). Okey, kemudian yang kedua kita ada analisis nilai tambah. Okey, seterusnya kita ada carta kawalan. Okey, kemudian kita ada kajian kos dan kualiti. Okey, seterusnya kita ada pasukan penambahbaikan dan yang terakhir kita ada penanda aras. Okey, untuk kawalan proses secara statistik ini cikgu telah pun kongsikan dalam video sebelum ini. Dan untuk kali ini kita akan fokuskan kepada analisis nilai tambah, carta kawalan, pasukan penambahbaikan dan penanda aras. Jadi maknanya untuk kali ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan 4 alat kawalan. Okey, anak-anak pelajar. Kita lihat, ya, yang pertama untuk kali ini kita lihat apa itu analisis nilai tambah. Okey, analisis nilai tambah adalah, ya, satu alat yang mana digunakan ataupun proses menilai, ya, alat untuk proses menilai proses pengeluaran yang boleh mewujudkan peningkatan faedah berbanding dengan kos yang dihadapi. Maksudnya di sini, analisis nilai tambah ini adalah satu proses di mana pihak pengurusan menilai proses pengeluaran yang sedang berjalan, ya, untuk melihat sama ada proses pengeluaran itu boleh mewujudkan peningkatan faedah berbanding dengan kos yang dihadapi. Okey, produk akan diberi ciri-ciri tambahan tanpa melibatkan penambahan sebarang kos. Ini yang dimaksudkan dengan analisis nilai tambah. Okay, pihak pengurusan sendiri yang akan melihat, ya, mana-mana proses pengeluaran ataupun produk yang boleh diberi ciri tambahan tanpa melibatkan sebarang penambahan kos. Okey. Seterusnya, ya, kita akan lihat pula berkaitan dengan carta kawalan. Carta kawalan adalah satu alat kawalan yang mana, ya, pihak pengurusan akan mengambil sampel produk semasa proses pengeluaran dan akan memantau produk itu dari segi spesifikasinya serta hasil akan direkod dalam bentuk carta. Okey. Kalau kamu lihat, ya, gambar raja ini, ya, dia lebih kurang macam gambar raja kawalan proses tu kan, kawalan secara proses. Ini adalah carta kawalan yang mana satu carta digunakan untuk mengawal aktiviti pengeluaran.
ya. Dia ada fungsi yang sama, di mana dia ada had kawalan atas dan had kawalan bawah. Okey, dan yang dalam lingkungan had ini adalah sampel-sampel yang dikatakan mematuhi piawaian. Nah, konsep yang sama, cuma ini dia menggunakan carta lah, ya. Okey, sampel yang berada di luar had kawalan, ya, sama ada had kawalan atas ataupun had kawalan bawah, adalah sampel yang tidak mematuhi piawaian yang telah ditetapkan. Okey. Jadi ini berkaitan dengan carta kawalan. Okey, seterusnya, ya, alat yang akan kita lihat pula adalah, ya, pasukan penambahbaikan. Ya, apa itu pasukan penambahbaikan? Pasukan penambahbaikan adalah satu kumpulan pekerja multi terampil yang mempunyai pelbagai kemahiran yang dianggotai oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar organisasi. Maknanya pasukan ini akan ditubuhkan oleh organisasi yang terdiri daripada pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Ya, sama ada dari dalam organisasi itu sendiri ataupun di luar organisasi tersebut. Okey, tujuannya untuk mengenal pasti proses kerja utama dan mereka bentuk produk baharu. Nah, jadi pasukan penambahbaikan ini fungsi mereka adalah untuk mengenal pasti proses kerja utama dan mereka bentuk produk baharu. Nah, sebab itu mereka dinamakan sebagai pasukan penambahbaikan. Dan alat yang terakhir, ya, yang akan kita lihat pada hari ini adalah dinamakan sebagai penanda aras. Penanda aras di sini adalah satu cara di mana organisasi cuba untuk mendapatkan cara terbaik, ya, untuk peningkatan kualiti produk dan prestasi organisasi. Okey, caranya organisasi yang mempunyai kaedah dan amalan terbaik akan dijadikan contoh dan rujukan. Maknanya, pihak organisasi akan memilih mana-mana organisasi yang dirasakan mempunyai pencapaian yang terbaik, ya. Ada kaedah yang terbaik dalam proses pengeluaran, ada amalan yang terbaik yang mereka gunakan sebagai contoh dan rujukan kepada organisasi tersebut. Okey. Di sini pihak organisasi akan, ya, memperbaiki kualiti kerja, menambah baik kualiti dan meningkatkan kecekapan berdasarkan apa yang diamalkan oleh organisasi yang telah dijadikan sebagai contoh. Nah, itu adalah kaedah ataupun alat penanda aras untuk organisasi meningkatkan kualiti organisasi berpandukan kepada amalan-amalan, kaedah-kaedah, ya, daripada organisasi-organisasi yang lain. Okey. Jadi anak-anak pelajar, itu berkaitan dengan 4 alat. 4 alat yang mudah lah, ya, dalam kawalan kualiti yang cikgu kongsikan hari ini. Okey, kalau anak-anak lihat, kita ada tadi yang pertama berkaitan dengan analisis nilai tambah, kemudian carta kawalan. Okey, seterusnya alat yang ketiga adalah pasukan penambahbaikan dan alat yang terakhir itu adalah penanda aras. Okey, keempat-empat alat ini digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kualiti produk ataupun proses pengeluaran dalam organisasi. Okey, jadi sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, rasanya sampai di sini sahaja penerangan cikgu untuk 4 alat kawalan kualiti. Okey, jadi kita ada satu lagi alat yang belum cikgu terangkan. Jadi, harap anak-anak pelajar boleh, ya, tunggu, ya, untuk video yang seterusnya. Okey, sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.